Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bang. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, apa lagi macam biasalah, tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan ceritakan kisah rabak seram hantu air. Guys, korang mesti pernah dengar tentang hantu air ni kan? Tapi mungkin versi yang korang dengar tu berbeza-beza. Ada yang dengar hantu air ni suka ganggu orang tengah mancing, suka sorok orang yang ada di tepi sungai atau tepi pantai. Ada yang boleh lemaskan orang yang tengah mandi dekat sungai atau laut. Apa saja gangguan yang terkena dekat sungai ke, laut ke, tu semua kerja hantu air. Kalau korang nak tanya hantu air ni apa sebenarnya, jawapannya adalah diorang ni merupakan golongan jin. Untuk pengetahuan korang guys, populasi golongan jin ni adalah lebih banyak daripada populasi manusia. Kalau kita dibukakan hijab untuk tengok alam diorang ni guys, kita akan dapat tengok banyak gila jin dekat seluruh dunia ni. Hantu air ni guys merupakan jin yang tinggal di air. Jin yang tinggal di dalam air ni bukan satu jenis ni guys, beratus jenis. Fizikal diorang pun macam-macam rupa ada. Ada yang bentuk macam ikan, macam buaya, macam ular berkepala manusia, dan ada juga macam pepatung guys. Yang bentuk macam pepatung ni guys, dia boleh hidup dua alam. Dia akan terbang atas permukaan air, lepas tu dia akan masuk dalam air sebiji macam pepatung. Kalau korang jenis yang terbuka hijab ni, bolehlah tengok jin air jenis pepatung ni. Korang pergi dekat jambatan Pulau Pinang lama, daripada atas jambatan tu, cuba korang tengok dekat sebelah arah laut tu. Korang boleh nampak makhluk-makhluk jenis ni berterbangan atas permukaan air tu. Sebenarnya banyak lagi jin air yang jenis lain juga guys. Contohnya ada juga yang berupa ikan tapi macam pelik sikit. Kalau orang yang selalu nampak kan guys, dia akan relax je, dah tahu dah itu bukan ikan. Kalau orang yang tak biasa nampak dan tiba-tiba ternampak, mesti dia orang akan cakap, ikan apa pula ni, lain macam sangat rupanya. Ada juga jin air yang berbentuk buaya berwarna putih guys. Kebiasaannya jenis jin macam ni bukan calon orang yang boleh nampak. Dia hanya memperlihatkan diri dia kepada orang yang dikehendaki saja. Korang nak tahu tak guys, jin pun ada kasta tau. Jin jenis buaya putih ni adalah antara ketua yang memimpin sungai atau laut tu. Sebab itulah dia tak tunjuk rupa kepada sebarangan orang. Biasanya orang yang selalu terserempak dengan hantu air ni adalah pemancing, nelayan dan juga pelaut. Selalunya kalau ikut adat orang dulu-dulu, nelayan akan adakan persembahan dan menjamu hantu laut sebelum diorang turun ke laut untuk keselamatan diorang semasa di laut. Ada juga pemancing yang ingin mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Diorang akan melakukan ritual menjamu hantu laut. Selepas dia buat ritual ni, hasil tangkapan diorang berlipat kali ganda guys. Tapi guys, kalau betul-betul nak buat ritual ni, pastikan ikut semua langkah-langkah yang diajar dengan betul dan baik. Silap satu langkah je, cukup lah, benda tu akan ikut korang balik guys. Ada juga cerita orang dulu-dulu yang nampak hantu air menyerupai sebatang pokok besar yang terapung di atas air. Budak dulu-dulu kan rajin mandi sungai. Jadi masa diorang tengah mandi sungai tu, diorang pun pergilah berpaut pada kayu yang terapung tu. Bila diorang sentuh je kayu tu, terus diorang kena rasuk guys. Sebab tu dulu orang tua-tua cakap, kalau mandi dekat sungai jangan sesekali berpaut pada kayu balak yang terapung, sebab ada setengahnya bukan kayu balak pun. Oleh sebab itu guys, korang berhati-hatilah bila mandi dekat sungai ke, laut ke. Kita bukan tahu apa benda yang ada kat dalam sungai atau laut tu guys. Guys, kisah ni terjadi kepada dua orang kawan yang aku bagi nama dia Jai dengan Zul. Diorang pergi memancing dekat muara Changi Point. Changi Point ni dekat Singapura guys. Macam biasalah, diorang sampai dekat sana dalam pukul 12 malam. Sampai je dekat sana, diorang terus sediakan peralatan untuk memancing. Malam tu agak terang jugalah dengan cahaya bulan guys. Tentu malam ni banyak ikan, kata si Jai. Si Zul ni pula dah pacak joran dia lebih kurang 50 meter dari tempat si Jai ni. Dalam asyik si Jai ni termenung tunggu joran dia mengena, tiba-tiba loceng joran dia berbunyi guys. Apa lagi macam biasalah, dia terus sentap tali pancing tu. Lebih kurang 10 minit jugalah dia bertarung dengan ikan tu guys. Akhirnya berjaya juga dia dapat ikan 3 kilo. Lepas dia dapat ikan pertama tu, joran dia asyik mengena je sampai kan kotak ikan dia dah nak penuh dah. Guys, dalam pukul 3 pagi macam tu, joran si Jai ni mengena lagi. Tapi kali ni dia rasa kuat sangat ikan tu melawan guys. Dia agak-agak ikan ni berat dalam lebih kurang 5 kilo macam tu. Tetapi lepas 5 minit tarikan ikan tu hilang guys. Alamak, terlepas ikan aku, kata si Jai ni. Yang sangat memelikkan, selepas tu setiap kali joran si Jai ni mengena, mesti terlepas macam tadi. Kalau diikutkan kira-kira dah 6-7 kali jadi macam tu guys. Jai pun dah mula rasa heran, macam mana ikan boleh terlepas sampai 6 hingga 7 kali? Ini mesti ada yang tak kena, kata si Jai. Jai pun panggil si Zul.
Zul, sini kejap. Jai panggil si Zul untuk memastikan Syakwa sangka dia. Memang betul. Macam tu lah jadi bila si Zul ni pula menyentap joran si Jai tadi. Ikan terasa mengena, tetapi sampai je dekat gigi pantai terus hilang. Persoalannya, macam mana boleh jadi macam ni? Si Zul ni pula kebetulan memang arif dalam bidang misteri dan mistik ni. Tanpa membuang masa guys, dia mengusap-ngusap cincin dekat jari dia dan membaca doa. Terus dia melangkah dekat hadapan, ambil segenggam pasir sambil membaca sesuatu. Lepas tu Zul pandang si Jai ni. Dia cakap, kau jangan terperanjat bila ada benda yang keluar. Buat bodoh je. Okey. Dia terus melangkah ke gigi air dan baling pasir yang digenggam tadi. Alangkah terperanjatnya si Jai ni dengan apa yang berlaku masa tu. Mula-mula dia nampak macam umpai-umpai hitam penuh laut tu, dan perlahan-lahan menjadi lautan rambut yang panjang seluas mata memandang guys. Kemudian dia terlihat satu susuk tubuh yang tegak bermata merah keluar daripada laut tu menuju ke pantai di mana tempat Zul berdiri. Sangat menyeramkan. Si Jai hampir nak pingsan masa tu guys. Dia cuba nak lari, tapi kaki dia terasa sangat lemah. Tiba-tiba terdengar suara Zul, kau jangan lari, nanti dia ikut kau. Zul pekik dekat si Jai. Beberapa minit kemudian lembaga tu mengangguk-angguk kepala dia sambil si Zul menadah tangan macam berdoa. Lembaga tu bergerak perlahan-lahan melangkah kembali ke dalam laut dan terus hilang. Lepas tu Zul bagi sebotol air mineral yang telah dijampi untuk menenangkan si Jai ni, dan dia cakap, kau boleh terus pancing dekat sini, dia takkan kacau kau lagi. Terus si Zul ni pergi ke tempat joran dia yang sudah lama dia tinggalkan tadi. Dia ni gila ke? Ada ke dia suruh aku pancing sorang-sorang dekat sini? Kata si Jai. Diorang pun teruskan memancing macam tak ada apa-apa yang berlaku. Keesokannya sebelum balik, macam biasa diorang akan ke pasar Changi Village untuk bersarapan pagi. Masa itulah si Zul ni cerita apa yang berlaku semalam. Yang sebenarnya hantu laut yang telah mencuri ikan-ikan si Jai ni. Tetapi setelah diseru, dia berjanji tidak akan kacau diorang lagi sampai bila-bila. Zul ajak datang lagi tempat tu minggu depan. Si Jai ni jawab, kirim salam je lah. Guys, kisah kedua ni pula terjadi dekat Abu dengan bapa saudara dia. Diorang nak pergi mancing dekat kuala Sungai Jugra. Tempat tu memang syurga lah bagi kaki pancing macam diorang ni. Diorang pergi nak bersikap masing-masing, lalu ikut benteng atau ban yang ada di sepanjang hutan bakau dekat kawasan tu guys. Waktu tu hutan bakau ni masih tak diteroka lagi. Kalau setakat nak makan lokan ke, siput sedut ke, siput beliung ke, memang senang nak dapat dekat situ. Tapi kena berhati-hati guys dengan ular bakau, dengan ular kapak yang ada dekat situ. Selain itu kena berhati-hati jugalah dengan penunggu yang memang sedia ada dekat situ guys. Syaitan, iblis, jin, dan ada juga beberapa lokasi yang dihuni oleh kaum orang bunian Islam dan kafir. Masa tu bekalan elektrik pun belum ada lagi dekat kawasan-kawasan kampung dekat situ. Bila malam je faham-faham je lah guys, gelap dan sunyi je lah. Kerap berlaku jugalah gangguan-gangguan yang melibatkan syaitan, iblis dengan jin ni. Ada yang hilang tak jumpa-jumpa, ada yang jumpa jadi gila guys, ada yang hilang seminggu, bila jumpa je terus jadi bomoh. Sebab katanya dah berkahwin dengan orang bunian. Macam-macam ada guys. Diorang bertolak dalam pukul 5 petang. Sampai je dekat tempat parking kereta untuk kaki pancing, diorang pun simpan basikal dekat tepi belukar. Abu dengan bapa saudara dia terus pergi ke kolam yang ada dekat kawasan tu untuk jala udang nak buat umpan. Selesai menjala, diorang terpaksa menyeberangi tali air dengan melalui sebuah titi kayu bakau. Titi tu dibuat menggunakan 2 batang kayu bakau. So kenalah berhati-hati guys. Sampai je dekat kuala Sungai Jugra tu, diorang tengok air sungai baru nak pasang. Satu petanda baik lah bagi diorang guys. Diorang pun memancing. Tak sampai 10 minit guys, bapak saudara si Abu ni dapat ikan. Lepas tu dapat lagi. Abu pula langsung tak dapat. Asyik bapak saudara dia je yang dapat. Dah nak hampir sejam barulah si Abu ni dapat ikan guys. Bila air dah pasang penuh, diorang pun beransur pulang. Jam masa tu dah pukul 2 pagi dah. Masa dalam perjalanan pulang tu, Abu dah rasa seram sejuk dah guys. Bulu roma dia habis berdiri. Dia tak berani pandang keadaan sekeliling. Dia pandang depan je. Bapak saudara dia si Abu ni pula jalan dekat depan. Tenang je dia jalan. Otai lah katakan. Bila diorang sampai je dekat titi kayu bakau tu, tiba-tiba diorang terdengar bunyi kocakan air dari tengah tali air tu. Bapak saudara si Abu ni terus suluh ke arah bunyi tu. Si Abu ni pula terus pintas ke depan untuk melintas titi kayu bakau tu. Belum sempat si Abu pijak titi tu, bapak saudara dia dengan pantas tarik si Abu ni ke belakang. Nasib baik si Abu ni tak jatuh dalam tali air tu. Bapak saudara dia terus seberang titi tu tinggalkan Abu kat belakang. Terketar-ketar si Abu seberang titi kayu bakau tu guys.
Abu rasakan ada yang tak kena masa tu. Semakin lama semakin seram je. Si Abu ni mula dah rasa takut guys. Dia menjerit panggil bapak saudara dia, tapi tak ada sebarang jawapan. Sayup-sayup je kedengaran air dekat tali air tu berkocak-kocak semakin kuat dan kedengaran suara perempuan ketawa mengilai-ngilai. Abu tergamam terus. Dia tahu dia tengah berdepan dengan gangguan hantu air atau penunggu di tali air tu. Terus dia baca ayat kursi berulang kali sambil berjalan ke tempat letak basikal dia tu. Sampai je dekat sana, dia tengok basikal bapak saudara dia dah tak ada. Memang sah bapak saudara si Abu ni dah tinggalkan dia seorang-seorang dekat situ. Berkapal sumpah serana Abu maki hamun bapak saudara dia tu guys. Tengah-tengah si Abu ni kayuh basikal nak balik rumah tu, dia rasa macam ada sesuatu ikut dia dari belakang tau guys. Terus dia pecut basikal tu sambil berzikir tanpa henti. Sampai je dekat rumah, dia terus duduk dekat tangga rumah kejap nak hilangkan penat. Dalam 10 minit lepas tu, dia terpandang bapak saudara dia baru sampai rumah guys. Diorang saling berpandangan. Masing-masing bingung dan hairan guys. Si Abu ni pula langsung tak bercakap. Dia tenung je bapak saudara dia. Yelah sakit hati punya pasal kena tinggal seorang-seorang tadi kan. Bapak saudara dia pula macam takut-takut je. Dia ingat si Abu ni samaran hantu air. Tiba-tiba Abu baru tersedar. Macam mana jalannya satu. Bapak saudara dia dah cabut dulu dan si Abu ni kemudian. Tetapi Abu yang sampai dulu, bapak saudara dia pula sampai kemudian. Diorang tak berselisih dekat jalan pun. Keesokan harinya bapak saudara si Abu ni demam selama 3 hari. Ikan yang dia dapat pun semuanya berterabur tercicir masa dalam perjalanan balik ke rumah. Sejak dari hari tu, diorang berdua tak lagi berani pergi memancing dekat kawasan tu. Selepas beberapa hari kejadian tu, Abu terdengar cerita daripada budak kampung dia dan beberapa pemancing dari luar yang turut terkena gangguan hantu air dekat situ. Lama kelamaan, tempat tu terus sunyi je. Kalau ada pun, diorang akan datang waktu siang je. Sebelum senja, diorang akan segera meninggalkan kawasan tu. Dapat ke tak dapat ikan, belakang cerita. Yang penting keselamatan diutamakan. Okay guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Dan terima kasih korang yang telah menonton video aku ni. Tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.